apa khabar? Jadi sekarang ni saya berada dalam Mitsubishi Xpander MPV terbaru keluaran Mitsubishi yang baru saja dilancarkan November tempoh hari. Dan kita hari ni dah bawa sikit lah, dalam kurang lebih luangkan masa dalam kereta ni dalam 260 km untuk hari ni saja. Just nak dapat satu impression awal pasal pemanduan dia lah. Tapi sebelum tu, sebelum saya teruskan, suka juga saya nak ingatkan, kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut ataupun lebih terperinci tentang penawaran, tentang spek, tentang segala macam benda hal pasal kereta ni, kami dah pernah buat satu video yang agak detail untuk tu. Jadi anda mungkin nak rujuk pada video tu jugalah. Macam mana, contohnya apa, macam mana nak lipat kursi dia, apa kompartmen yang ada, segala macam. Yang ini, video ni kita nak khususkan pada impression atau tanggapan saya terhadap pemanduan MPV inilah. Untuk hari ni saya dah luangkan masa sehari suntuk lah, memandu dan juga duduk di tepi, duduk kat belakang dalam Xpander ni. Just nak rasakan macam mana rasanya lah duduk dalam kabin ni untuk perjalanan yang untuk kita agak jauh kan. Kita keluar KL kali ni. Banyak benda yang saya dapat perhatikan, sekadar first impression pun, tapi banyak perkara yang saya realise lah tentang MPV ni. Antaranya, apa benda yang paling menarik saya rasa pertama sekali yang perlu disebutkan adalah tahap kebisingan dalam kabin ni kot. Sebab ini antara benda yang impress saya dari awal masa kita first masuk dalam kereta ni lah. Sebabnya dia kiranya agak senyap sebenarnya kalau nak dibandingkan dengan yang lain-lain. Kalau ada yang nak tahu, kompetitor dia sekarang ni dalam market yang masih dijual sekarang ni, ada satu Honda BR-V dan satu lagi Pro 2 Arus lah. So ini yang paling baru dalam segmen atau kategori yang sama. Tapi dalam ketiga-tiga tu saya rasa Xpander ni ada kelebihan dekat elemen ataupun aspek kesenyapan dalam kabin. Terutamanya bunyi dari jalan lah, maksudnya tayar ke apa semua tu kurang gila lah untuk dapat dengar. Wind noise, kalau makin laju makin kuat lah bunyinya tu. Jadi itu tanggapan pertama saya lah waktu first kali masuk saya jadi penumpang kat tepi tu. Itu benda-benda yang saya rasa paling awal menangkap perhatian saya. Jadi bila kita dah duduk kat tempat pemandu ni pula, pun ada beberapa benda yang agak mengkagumkan juga saya. Terutamanya kena faham konteks ni. Kenapa saya cakap ni, sebab dia satu MPV. Walaupun gaya dia kata nak tiru SUV ke apa, tapi ni masih lagi sebuah MPV, 7 tempat duduk. Dan design itu, rekaan itu memang kita tahu lah dah sah-sah untuk kegunaan keluarga. Jadi itu yang saya bertolak daripada konteks yang macam tu untuk tengok ataupun untuk menilai apa ada yang penawaran yang dekat kereta ni lah kan. Jadi kedua, saya rasa benda yang agak perlu di-mention ialah kuasa dia lah. Digunakan enjin 1.5 MyVac, power dalam 105 PS dengan 141 Nm torque. Walaupun macam tak tinggi sangat angka tu, tapi sebenarnya dia cukup best ataupun cukup memadai untuk MPV ni lah. Sebabnya pemanduan dia rasa sangat senang. Waktu nak start tu mungkin lah kalau anda nak push dia, sebab ni pun dia punya gandingan dia automatic 4 kelajuan. Jadi dia ada kick ataupun torque yang menarik tu, tapi untuk mula katakan kita nak tekan tu dia ambil masa sikit lah. Tapi selebihnya daripada tu dia sangat lancar. So tak ada apa-apa yang rasanya mengganggu ataupun menghambat dia punya kelajuan lah. Sangat stabil dalam kelajuan tinggi. Bunyi dari enjin tu pun sebenarnya saya agak suka. Sebabnya mungkin lah setengah orang rasa dia agak kuat, terutamanya bila kita tekan pedal lagi banyak kan. Tapi sebenarnya bunyi yang dia hasilkan tu, dia tak rasa kosong lah. Walaupun 1.5, biasanya kita rasa plain, rasanya macam tak ada bunyi tu. Tapi untuk Xpander ni, tekannya dia ada rasa vibrate apa semua tu, dia rasa macam cukup lah. Dia tak ada rasa underpower langsung. Kalau itu concern korang, setakat kita orang cuba bawa hari ni, laluan biasa highway ataupun mendaki ke apa semua, tak rasa dia ni underpower lah. Itu pun maksimum kita bawa dalam macam sekarang ada 3 orang dalam kereta ni. So saya rasa untuk 3 orang dewasa dalam keadaan sekarang, power yang ada tu sangat-sangat cukup lah. Tak ada isu underpower langsung lah. Mungkin ada yang nak tanya, kereta macam ni, MPV ni laju berapa boleh pergi? Saya takkan jawab tu lah, tapi kita dah sempat tengok, buat observation. Apa yang saya nak cakap kan, lagi laju awak pergi dengan kereta ni, lagi tak rasa janggal atau tak rasa canggung lah. Maksudnya dia masih rasa stabil. Walaupun kedudukan dia MPV kita tengok macam agak tinggi sikit, bumbung dia tinggi sikit, tapi selama
kita boleh push dia untuk lagi laju, terutamanya kelajuan yang linear untuk highway, cruising apa semua tu. Tak ada masalah, tak rasa susah nak kawal, tak rasa nervous bawa dia, tak. Tapi makin laju kita pergi tu, bunyi dari luar makin kuat lah. Itu saya kena sebutkan juga. Sebabnya adakah benda tu pelik? Sebenarnya tak juga. Sebab ini kalau nak dia kirakan konteks kereta ni dengan harga bawah 100,000, dengan satu variant ni je ada. So saya rasa Mitsubishi dah cuba buat yang terbaik lah untuk dalam aspek tu. Cuma itu nature dia lah. Bila lagi laju, angin lagi deras, lagi kuatlah bunyi kat dalam ni kan. Lagi kalau duduk dalam kabin ni, apa benda yang saya rasa menarik, yang berbaloi lah untuk kereta ni, saya rasa satu screen ni rasanya dah boleh tengok video sebelum ni, kita dah tunjuk, agak besar, 9 inci, dan dia punya pantulan cahaya semua cerah. Multimedia untuk main pun format macam-macam. Jadi itu mungkin boleh buat anda sedikit occupy atau terhibur dalam perjalanan lah. Kedua, saya suka kompartmen kecil-kecil dia ni. Merata-rata ada lah dekat depan atas penumpang sebelah ni. Dia ada poket-poket kecil dekat tengah ni untuk cup holder apa semua tu. So dia banyak gila benda tu dalam Xpander ni. So itu senang lah nak bawa, letak dompet, campak kunci ke apa semua, tak ada masalah. Cuma kena ingat lah lubang mana yang anda campak tu, nanti senang nak cari balik. Kalau tidak, orang tak jumpa pula. Jadi satu perkara yang menarik, dan saya rasa benda-benda yang difikirkan dengan baik oleh Mitsubishi, agak well thought terhadap kereta ni, ialah sebabkan dia nak benda ni jadi kereta kegunaan keluarga ataupun riadah dan sebagainya. Aspek practicality saya rasa sangat champion lah dekat Xpander ni. Ruang, saya tak tahu. Kalau ada orang masih komplain dengan masalah ruang ni, saya tak faham. Sebab yang ada sangat-sangat luas. Duduk dekat depan ni pun tak ada masalah. Kaki, lutut apa semua. Cuma kedudukan ni, sebelum saya terlupa, kedudukan ni dia agak macam tinggi sikit lah, macam bawa van lah. Dia tak macam rendah sangat untuk kereta kan. So sesuai lah untuk dia MPV nak bawa macam mana. Tapi untuk duduk di tepi, kat belakang, ruang memang sangat-sangat superb lah. Tengok ruang kepala saya macam banyak gila lagi. Itu belum lagi kat belakang, turun dengan kerusi dua tu. Kalau nak bawa barang, memang anda buatlah apa saja yang nak buat. Konfigurasi kerusi dia pun banyak. Itu boleh tengok video kita sebelum ni. Jadi practicality Xpander saya rasa sangat-sangat menarik lah. Itu memang dia punya kelebihan. Disapu habis lah juga kot, dan antara yang lain-lain tu kan. Okey, tapi ada benda tak yang saya tak suka atau tak setuju pasal Xpander? Saya rasa ada, iaitu penawaran keselamatan dia. Saya rasa misalnya ada 2 airbag saja. Kita faham dia nak jadikan MPV ni kira mampu milik, range dalam bawah 100,000. Tapi untuk sebuah kereta keluarga pada saya, dan Xpander ni hanya datang dengan 2 beg udara misalnya, itu sangat-sangat pada saya tak patut lah kot. Sebab untuk family yang akan naik nanti biasanya akan ramai juga. So untuk ada 2 airbag saja tu macam kurang sangat lah. Sebagai contoh lain, saya bagi contoh Arus kan, produk Arus itu dari segi keselamatan mungkin dia lead lah. Arus paling tip top lah sekarang ni. Dengan contohnya ada AEB apa semua, itu yang kita nak lihat lah. Itu harapan saya juga, nak tengok penawaran akan datang, terutamanya untuk Xpander dan juga kereta-kereta lain bersama. Asalkan fokus itu untuk keluarga, kalau boleh minimum aspek keselamatan, ciri keselamatan tu biar sedap sikit lah kot. Jadi macam mana Xpander ni kalau nak dibandingkan dengan 2 pesaing ni itulah, Honda BR-V dengan Pro 2 Arus. Jadi saya fikir kalau dari segi pengendalian, ruang dan juga image, saya rasa Xpander ada banyak kelebihan lah berbanding lagi 2 tu. Cumanya kalau kita tengok contoh BR-V, dia datang ditawarkan walaupun enjin sama semua ni 1.5, dia datang dengan transmisi CVT. Itu pada setengah orang kata kurang respons lah, apa tak suka dia punya feedback. Itu mungkin sikit kelainan lah. Tapi faktor keselamatan, aspek keselamatan, Xpander dengan BR-V ni agak lebih kurang. Tak cemerlang sangat lah dalam department tu. Tapi berbanding dengan Arus, saiz besar, agak tinggi apa semua. Cuma kelebihan macam saya cakapkan tadi, dia punya aspek keselamatan tu dalam 3 MPV ni dia paling king lah. Tapi dari segi practicality, lipat kerusi dia apa semua tu, dia kurang kat situ pula. Jadi itulah, benda-benda ni saya rasa bergantung kepada preference orang yang nak beli lah tu kot. Cuma untuk saya, kalau saya betul perlu pilih MPV, memang saya punya pertimbangan tu pertama sekali untuk practicality lah. Dan bonus untuk Xpander ni sebab dia punya handling, dia bukan cemerlang gila, tapi dia boleh agak
menyenangkan dan meyakinkan. Itu aspek yang senang sikit tentang Xpander ni lah. Selebihnya itu terpulang pada orang yang nak buat pertimbangan lah. Untuk saya rasa kelebihan Xpander ni ada dekat situ. Yang saya tak suka aspek safety saja, sebab pada saya terlampau rendah lah. Pun harga dia walaupun hanya satu variant dan harga nak dekat 100,000, kita mengharapkan lagi baik lah kot pakej keselamatannya untuk akan datang ke mana tahu kan. Jadi untuk penggunaan minyak, mungkin ada yang nak tahu, kami dah bawa kereta ni sehari dari full tank pergi balik ke Seremban, dan setakat ni nak balik ke KL ni, dah sampai Kajang ni pun dia masih ada atas separuh lah. So kalau nak exact unit dia punya meter ni dalam 6.6 liter per 100 km. So saya rasa tu agak okey, dan mungkin itu concern ramai orang sebab dia kata keluarga nak pakai jalan jauh. So untuk penggunaan minyak saya rasa agak sempoi lah dengan prestasi yang dia bagi tu lah. Selebihnya saya rasa tak ada apa lah. Saya rasa sangat sebagai sebuah kereta MPV, dia ni cukup dia tick banyak kotak lah untuk ramai orang. Selesa, senyap, senang nak bawa, tak susah. Contohnya steering dia ada feedback, semua tu cukup lah. Dia tak ada macam terlampau ringan, dia tak ada bawa boring macam MPV yang kononnya kita andaikan MPV kena bosan. Dia tak ada lah. Dia agak seronok sebenarnya kat belakang ni. Dan saya rasa kalau saya kena bawa banyak kali untuk jalan jauh kereta ni, saya akan seronok untuk buat benda tu. Dan mungkin lah, saya percaya dia takkan terlalu memenatkan badan lah, sebab somehow dia ada that ciri-ciri yang sedap lah untuk nak bawa jalan jauh ni. Tak ada rasa lelah sangat badan. Cuma kurang juga satu benda lagi sebelum saya terlupa. Kerusi ni saya kurang suka. Satu, posisi dia tadi macam dia agak macam naik van sikit. Tapi dia punya design tu agak flat lah, baik yang bahagian bawah ni dan penyandar. So bila nak kona-kona sikit, konon dekat selekoh yang lebih sikit, dengan badan-badan kita pun macam support tak cukup lah. Dia agak mengelusur sikit kiri kanan. So pandai-pandai nak kena adjust lah. Tapi selebihnya saya rasa dengan apa yang ditawarkan oleh Xpander sangat-sangat berbaloi lah. Dan buat masa ni dia lah yang paling baru untuk MPV kan. Sebab kan BRV dah lama, Arus pun dah agak berapa waktu dah dilancarkan kat Malaysia. Dan ini penawaran yang paling baru dan datang dengan image yang kita pun dah tengok lah. Saya pun dah sebut banyak hal ni dalam video lepas ni. Image dia memang sangat lain. Wajah depan dia agresif, belakang pun saya suka tengok proportion kereta ni. Dari belakang dia nampak sangat-sangat style, sangat best lah. Dia tak nampak boring, boxy, kotak tu tak ada. Sekian dululah kot dari saya. Kalau anda ada apa-apa pandangan, kalau dah pernah tengok kereta ni, dah pernah naik kereta ni, nak kongsi pandangan, silakan. Jadi setakat itu dulu. Kita jumpa lagi di video yang lain. Bye.